Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Okay, kita mula So hari ni kita akan sambung. Okay, so last time kita berhenti lecture sampai array kan. So and then kita ada SBL, okay, SBL untuk file operation. So hari ni kita akan sambung semula kepada topik array lah. Array ni topik yang terakhir. Okay, so kita ada lagi 1 minggu lecture, minggu depan lepas tu habis lah. So biasanya topik-topik yang last ni adalah topik-topik yang penting lah. Memang saya kata penting, memang sangat penting. Especially topik yang kita nak discuss hari ni. So hampir untuk hari ni je, topik hari ni cover 40% daripada markah final exam lah. Tu tak campur lagi assessment, you punya project kan. Project pun you kena apply juga apa yang kita nak study lah hari ni. So hopefully semua boleh berikan perhatian lebih. Dan kalau tak faham boleh tanya lah. Nampak tak apa yang saya share ni? Nampak. 2D array ni kan? Nampak. Alright. So ini adalah contoh final exam question lah. Okay, yang perlu kamu selesaikan. Okay, so kalau you tak boleh nak kuasai teknik 2D array ni, memang tak boleh jawab satu soalan lah. Satu soalan confirm tak boleh jawab dalam final exam. Ini saya dah beritahu dah soalan apa yang keluar kan. Soalan final exam ni sebenarnya pusing-pusing dia punya structure soalan tu sama je. Cuma case study tu yang biasanya diubah-ubah lah. So once kamu boleh identify kan dia punya structure question tu, and then you boleh faham nak apply dekat case study yang sebagaimana, you boleh jawab final exam tu dengan sangat mudah lah. Okay, that's why every time saya bagi latihan sebenarnya adalah past year punya question lah. Alright. So sekiranya diberikan soalan sebegini kan, so macam mana kita nak selesaikan. Okay. So first kali kita akan identify kan, apakah problem yang akan kita hadapi. Okay, sekiranya kita apply just 1D array saja. Okay. Kan saya dah beritahu topik yang kita akan cover adalah sampai 2D array kan dalam programming teknik ni. So tapi sekiranya kamu apply 1D array je untuk semua situasi kan. Ada situasi yang kita perlu kepada 2D array, ada situasi kita perlukan kepada just 1D array dah cukup. So kita akan tengok apakah problem yang berlaku. Sekiranya kamu gunakan 1D array kepada tempat yang sepatutnya kamu gunakan 2D array. Kita nak tengok problem dia, apa yang akan berlaku lah. Okay, so kita terus kepada contoh soalan. Okay, kita try solvekan ni bersama-sama lah. Senang senang nak faham. Kalau saya tunjuk contoh yang ada kat slide tu, saya takut you tak boleh nak apply nanti. Bila kamu dapat soalan yang real punya problem kan. Okay, cuba fahamkan apa yang soalan ni nak kan. Boleh faham tak? Boleh faham? Maksudnya kat sini input dia apa? Input dia yang mana kalau lihat daripada figure ni? Student dengan marks. Input dia apa? Input dia ni kan, student. How many student ni you masukkan kan? Okay, and then how many subject? Okay, you masukkan. Okay, ni nanti saya ubah sikit lah.
Ini nanti saya nak kamu upgrade sikit, okay. Yang by default saya akan gunakan 2 student dan 3 subjek. Nanti you ubah sikit program ni supaya user boleh tentukan dia masukkan 2 ke student, 5 student ke 6 student ke. But by default saya akan gunakan 2 student dan 3 subjek lah. Ini sepatutnya dia dynamic. Ini yang akan saya tunjukkan lepas ni adalah static. 2 student je, 2 student je boleh masuk. Dan 3 subjek boleh masuk. Kalau dia suruh buat macam ni, lepas ni saya nak kamu ubah tau. Okey, itu cara yang saya akan tunjukkan lepas ni. So next, kalau 2 student, next user perlu masukkan nama student kan. Student pertama ni user masukkan ni. Yang ni kita ubah sikit lah. Kita guna scan F lah, ini guna get yang okay pula nak flash lah. Flash. Okay, kita gunakan macam ni ni Johan. Nanti kamu ubah lah. Saya bagi basic punya program, saya tunjukkan and then you ubah sikit Alright. So bila user masukkan name student 1, Johan. So next user perlu masukkan apa? Next user perlu masukkan markah subjek kan? 89, 98, 80 ni user masukkan ni. Okay, lepas tu next user perlu masukkan nama Kamaria. Okay, lepas user dah masukkan Kamaria, dia tekan enter. So dia akan keluar ni lah, mark for subject 1, ni user masukkan 85, 90, 79, okay ni user masukkan. So last kali dia tekan enter, program akan bagi output ni lah. Total mark dan juga average mark untuk setiap student. Okay, faham tak? Kena buat apa ni? Faham kan? Okay, so flow kena faham dulu lah. Kena faham problem dulu baru kita buat solution kan. Okay, so kita pergi dulu pada keadaan yang kita dah discuss sebelum ni kan. Kita dah discuss lah 2D array kan. Tapi apa yang kita dah discuss sebelum ni 2D array? Array berjenis apa? Ingat lagi tak? 2D array yang kita discuss sebelum ni adalah array berjenis apa? Character. Array of characters. Array of integer, array of number kita tak discuss lagi kan. Kita hanya discuss array of character iaitu string lah. Itu kita dah discuss. Jangan cakap lupa pula. Okay, so ingat kita apa kriteria array 2D ni? Macam mana kita nak identify array tu adalah 1D ataupun 2D? Ingat kita tak? Apa membezakan dia 1D dan 2D? Nampak coding saya? Saya tak apa siap sangat hari ni, so mungkin saya pening-pening sikit ni. Okay, alright. So apa yang membezakan array tu 1D atau 2D? Fat? Kalau char name, sebelum ni kita dah discuss kan, apakah bermaksud ni? Apa maksud ni? Char name. Range. Maksudnya, berapa banyak nama yang kita boleh simpan? Berapa orang punya nama yang kita boleh simpan? 10. Berapa orang punya nama? Seorang. Orang. Okay, seorang punya nama. Faham tak ni? Penting pula. Seorang punya nama saja kita boleh simpan. Tetapi panjang nama tersebut adalah sebanyak 10 karakter. Kan? Jangan lupa ni. Ni kita dah belajar. So let's say kalau kita gunakan satu ni kan. Untuk seorang ni kan. And then kita nak cuba solvekan masalah tadi. Boleh dapat tak? Siapa tak boleh dapat kan? Okay, so let's say kita build kita punya program ni one by one lah, starting with 1D array kan.
So tadi kamu ingatlah, kamu ambil gambar tadi. Cuba ambil gambar ni sikit, nanti nak rujuk senang. You tengok kat you punya phone lah. Payah saya nak ulang alik ni. Pergi balik pada soalan tadi Ni tadi. Ni. Ambil gambar sikit. Jadi tengok kat you punya phone lah. Dah. Dah. So kalau kita guna 1D array, tak payahlah nak selesaikan kan. Kalau kita gunakan name tu 1D kan. Sebabnya apa? Name ada banyak name kita kena simpan kat sini. Kat sini ada 2 name kan. Johan dengan Kamaria. So kalau kita gunakan 1D array, tak tercapai lah kita punya maksud sistem tu yang boleh menyimpan nama lebih daripada seorang kan. Okay. Alright. Sebenarnya kamu boleh nampak dekat sini tau. Maksudnya bila kita ada ingat tak, sekiranya kita bermain dengan array, array pasangan dia adalah apa? Ingat tak? Saya selalu tekankan ni. Kalau ada array mesti ada apa? Pointer. Mesti ada? Pointer. Bukan. Bukan Dia For punya loop. pasangan. Mesti ada for loop. Ada array mesti ada for loop. Ni yang saya tekankan lah. Kalau kamu ada array, tapi you tak buat a for loop, memang tak edit lah sebenarnya. Okay. So array mesti ada for loop. Kalau kamu tengok sini, you boleh nampak lah for dia dekat mana. Cuba you bayangkan, for dia dekat mana? Apa yang berulang kat sini? Name. Name kan? So you bayangkan kat sini kat sini ada satu for tau. So ini semua dalam tu. Ada satu for dekat luar ni. So user kena masukkan Johan, user kena masukkan Kamaria. Lepas tu kalau sekiranya ada 3 student, dia kena masukkan 3 student yang ketiga. So dia benda yang berulang. For. Apa lagi benda yang berulang? Mark for subject. Okay, mark for subject. Nampak tak? Berapa banyak dia berulang? Dia berulang untuk setiap apa? Untuk setiap student kan? So you boleh bayangkan tak? Maksudnya dekat sini ada satu for. Dalam for ni ada satu lagi for. Nampak? Ada for and then ada satu lagi for. Bayangkan tu dulu maksudnya kalau diberikan macam ni senang lah you nak identify kan, nampak benda yang berulang kan. Kalau tak ada, you kena imagine apa yang berulang. Yang berulang tu confirm lah ada for. Okay, adalah looping kat situ kalau dia berulang. Okay, so nampakkan sikit punya gambaran kan, sebab depan kita nak terjemahkan gambaran tu kepada program lah. Okay, alright. So patah balik kita punya coding tadi. Okay, so sekiranya kamu gunakan satu saja kan. Tadi apa? Enter. Saya pula lupa sekejap. Okay, name student kan. So printf name student. Ni saya buat static lah. Sebenarnya saya buat jumlah student 2 je. Nanti kamu ubah supaya jadi berapa banyak student masuk pun boleh Ni saya guna scan Okay. Ni. Okay, 1D array ingat tak? Kalau 1D array kita tak letakkan sorry. Benda kan. Kita tak ada nak letakkan ni kan. Kalau untuk string, ingat balik. Kita tak letakkan dia punya index. Tak ada. So macam ni je dah settle lah. And then kita cuba untuk kita nak tengok dia punya output lah. Yang kita masukkan tu sama tak dengan yang sepatutnya kan. Okay, student name. Apa benda tadi?
keluar tak keluar. Itu kan. Ini untuk kes bagi satu nama. Satu nama macam ni lah. Okay, kita refresh sikit lah ni apa yang kita dah belajar. Nampak kan kod blok saya kan? Nampak. Slow sikit lah. Okay, so sebegini. Okay, and then sekiranya kita perlu, okay, kita buat untuk seorang student dulu Kemudian lepas kita masukkan nama student, okay, user perlu masukkan markah kan. Tengok balik yang kamu ambil gambar tadi, okay, yang soalan asal tadi. Kemudian user perlu masukkan mark for subject 1, mark for subject 2 and mark for subject 3. Okay, so kita ada mark. Kita guna integer kan. Integer mark. Okay. So nak gunakan array ataupun tidak? Ada 3 mark. Nak guna array ataupun tidak? Hello. Array. Array lah, dah belajar array, kenalah gunakan array kan. So bila kita Betul. katakan ada 3. Okay, 3 subjek mark yang perlu user masukkan. So array ni bersaiz apa? 3. Bersaiz 3. 3. Okay. Okay, bersaiz 3. Bila ada array, so kita nak masukkan mark tadi tu kan. Kita gunakan for lah. Ada array, ada for. For I sama dengan berapa? Index start. Kosong. Array index kita start dengan kosong. I lebih kecil daripada berapa? 3. I lebih kecil dari 2. 3. 3. 3. 3. Ingat, dia mesti size kat sini. You follow dia punya size. 3 tu tak termasuk. 3. Maksimum 2 lah. 0, 1, 2. So ada 3 elemen. Sebab kita declare 3. Index dia bersaiz 3. Mark ni bersaiz 3. So maksudnya dia boleh hanya menyimpan 3 markah sahaja. So markah tu mesti start dengan indeks 0 dan berakhir dengan indeks 2. 3 tak masuk. 0, 1, 2. So ada 3 indeks. Okay, 0, 1, 2. Minimum indeks 0, maximum indeks 2. Okay, lepas tu I apa? Plus. I++ nak bagi kita punya looping bergerak. Kalau tak dia akan jadi infinity loop. Okay. Alright, so bila dah ada ni, next adalah kita minta user untuk masukkan mark. Okay, kita tirulah yang soalan tadi kan. Mark for subject. Okay, bagi line baru. Scanf, ini pun satu lagi yang kamu kena ingat. Jangan lupa lah ni, bila kita nak scanf array kan, bila dalam looping kan, kita tak boleh buat macam scanf biasa kan. Apa yang perlu kita letak dekat sini? And mark, and then apa lagi? Kotak. Kena ada I. Okay, so first kalau ada array, kena ada for. Okay, and then dalam for tu sekiranya you nak input. Okay, dia ada 3 perkara. You nak input menggunakan array. You nak buat calculation menggunakan array. You nak print menggunakan array. So 3 ni kalau you nak buat di dalam for loop,
you kena letak bracket ni dan juga you kena letakkan dia punya counter. Okay, counter tu apa? You tengok dekat dalam for ni. Apa yang you guna dalam ni? Kalau you gunakan I, sini you letak I. Kalau you gunakan X, sini you letak X. Okay. So you kena letak counter dalam tu. Okay, dalam bracket. Kalau tak, dia tak bergerak lah. Kalau you letak static kan, kosong. So, dia letak dalam kosong je. Mark 1 dia tak letak, mark 2 pun dia tak letak. Okay, dia akan sentiasa letak dalam mark kosong. Sedangkan kita dah reserve 3 elemen untuk mark. Kan, boleh menyimpan value yang berlainan dalam 3 elemen ni. So, kalau you gunakan mark kosong saja, no point you gunakan array. So, kita nak dia sentiasa berubah ke dalam ni. So, bila first loop, dia jadi mark kosong. Second loop, dia jadi mark 1. So, third loop, dia jadi mark 2. So, benda ni akan sentiasa berubah. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. So, okay, settle je ni. Okay. So, satu lagi jangan lupa declaration untuk I tu lah kat atas ni. Okay, so, settle je ni. Next, kita nak try print lah. Okay, ingat kita saya kata, you boleh combine apa dalam satu loop. Kalau array, input, output boleh tak letak dalam satu loop yang sama dengan input. Kalau ada array. Input dan output boleh tak kita combine dalam satu loop yang sama? Tak boleh. Input dan juga calculation boleh? Boleh? Boleh. Input dan calculation normally boleh kita combine dalam satu loop yang sama. Tetapi kalau melibatkan output, tak boleh lah. Tak boleh. So you kena create satu lagi for untuk output. Ini kita nak display dulu apa yang kita masukkan sama tak dengan apa yang akan keluar je kan. So kalau sama, ini saya gunakan static kan. 3 kan. Lepas ni kamu kena tukar lah. Maksudnya kalau user masukkan user nak masukkan 5 subjek. So you kena ubah. Macam mana nak editkan? Ini tu kita dah discuss kan. Kita dah buat latihan kan macam mana nak. Ingat tak? Nanti buat balik lepas ni. Okay, ni kita gunakan yang sama saja. So just copy je. Looping. Print F. Ini kita nak check. Ini kalau tengok dekat dalam soalan tu dia tak suruh pun print semua mark kan. Tapi ini kita nak check dia dulu sama tak mark yang kita masukkan tu dengan yang yang sepatutnya keluar lah. Dia yang baru masuk ni. Okay, so mark ini untuk check saja, ya. Mark apa? Mark apa? Hai. Mark I. Okay, so run. Error. Dia ni. Semicolon. Okay. Okay, sekejap saya share.
Okay, nampak tak saya punya output? Nampak. Okay, nampak Okay, so student name 1 Rafil. Okay, mark subject 1 90. Rafil ni pandai 100 kan. Okay, so betul lah apa yang user masukkan masuk dalam memori. Kalau ini pun salah, jangan expect you punya calculation boleh betul lah kan. Okay, so dah betul baru kita boleh move on kepada calculation lah. Okay, so okay, boleh okay, sampai sini okay. So next kita nak tengok untuk kita masukkan lebih daripada satu student. Kita nak main dari 2D ni. Okay, ni untuk satu student. So macam mana kalau sekiranya kita nak masukkan untuk 2 student? Macam mana? You nampak apa? Skrin apa? Kosong. Tak ada. Okay, tengok balik soalan tadi kan. So ini untuk satu student. So, macam mana kalau kita nak ubah sesuai program kita supaya kita boleh masukkan 2 student? Nak masukkan student name dulu. Okay, student name. Nak jadikan 2 student kita boleh masukkan. Apa yang perlu kita ubah? For loop. Masukkan dalam loop lah. Sebelum for. Declaration dulu kan. So ini declaration untuk satu nama. Okay, satu nama boleh simpan, satu nama tu panjang dia 10 karakter. So kalau nak simpan 2 nama, Dua kan? Dua. letak 2 kat mana? Depan. Okay. Depan. Kalau 2 nama letak sini 2 kan. Kalau 3 nama letak 3. Dan seterusnya. Okay. So setiap nama panjang dia kekal 10 lah. So boleh simpan 2 nama. So dah ada ni. Dari ni confirm lah kena apply loop. Okay. So ingat balik kita punya problem tadi. Okay. Loop tu untuk setiap nama perlu masukkan 2 kali. Dan untuk setiap nama perlu masukkan mark. Kan? You faham tak? Maksud saya? Okay. Okay, Betul. so for, kalau for yang sebelum ni kita belajar, okay, for dia kat sini kan untuk insert name kan. Okay, untuk insert name, sebabnya name ni dah ada 2 kan. So kita kena letak dalam for kan. Ini untuk satu name. So untuk masukkan 2 name, okay, kenalah gunakan for sebab array 2D kan. Nampak ni. Okay, so for I sama dengan kosong, ni untuk name I lebih kecil daripada berapa? Dua. Lebih kecil dari? 2. 2. Okay, size kan? Size name 2. Ingat? Size name, bukan size yang belakang ni. Belakang ni panjang ni kan. Kita tak ambil kira yang ni. Kita nak berapa banyak nama yang kita nak masukkan. So 2 name. So 2 lah sini. Okay, I plus. Okay, so okay, so kita masukkan dekat sini. printf name student. Ni kita jadikan dynamic lah. Tak boleh letak satu. Nanti dia akan keluar satu je lah. Tak apa agak sini. Letak I je. Jangan letak I je tu. Letak I nanti dia akan keluar I je lah. Tak apa. Percent B I. Okay. Scan F name. Apa kat sini letak? Scan F name. Letak I kat mana? Sebelah name. Sebelah name kita letak I.
Betul tak? Okey, kalau kita buat macam gini, kita buat macam gini, okey, kita tengok. Nak tunjuk juga ni. Kita nak kena tengok output dia flow, okey, flow of the system supposedly macam mana. Okey, tercapai tak dengan kita punya program tu? Flow dia sama tak? Okey, flow dia. Okey, tengok nampak tak yang soalan tadi ni? Okay, flow dia first user kena masukkan name student yang pertama. Lepas dia masukkan student yang pertama, adakah dia masukkan nama student yang kedua? Tidak. Tidak, dia masukkan markah dulu kan. Dah habis masukkan markah, baru dia masukkan nama student yang kedua. Okay, so tengok kita punya satu cara. Okay, kalau atas cara kita sebegini, apa yang akan sistem ni buat? Dia masukkan nama pertama, lepas tu dia masukkan markah tak? Tak. Tak kan? Dia masukkan apa? Nama kedua. Nama kedua. Ini yang lain nampak tak ni? Okay, yang tak nampak tu saya try run Dia flow dia tak sama macam yang soalan anak lah. Soalan anak masukkan nama, lepas tu masukkan markah dulu. Dah habis masukkan markah, masukkan nama yang kedua. Kasih nama balik. Okay. Okay, name student kosong. Ni you nanti jadikan satu. Macam mana nak jadikan satu? Yang nanti you buat sendiri Ini keluar index. Index kosong Kita tak nak index kosong kan. Kita nak name student 1. Macam mana nak buat? Nanti you buat Okay, so masukkan Rafrail. Nampak? Sepatutnya lepas masukkan Rafrail ni, dia masukkan subjek kan. Maka untuk subjek Rafrail kan. 1, subjek 2, subjek 3, baru dia masukkan name student yang kedua kan. Betul. Betul. Ni dah tak betul lah ni macam ni. Ni flow dia dah salah. Okay, so kat mana kita nak ubah program kita ni? Ke subjek. Dekat subjek. Okay, apa yang perlu kita ubah dekat subjek ni? Masukkan dalam for loop name. Ya, betul. Okay. So, dia berulang 3 kali. Tapi ingat, dia bukan berulang 3 kali saja. Dia berulang setiap 3 kali untuk setiap name. Okay. Untuk setiap name, dia berulang 3 kali. So, macam kalau ada 5 name, 5 kali 3, 15. Betul ke? Kalau ada berapa name? Okay, maksudnya dia berulang setiap kali ada satu name. Maksudnya dia kena dalam ni lah. Untuk setiap name, dia akan berulang 3 kali. You tak boleh tak ada kat luar. Tak ada masuk name dulu, baru dia masukkan 3 kali mark. Okay, and then pergi name kedua, dia masukkan 3 kali mark. Nampak tak flow dia? Nampak. Nampak tak kelas? Hello? Nampak. Siapa yang tak nampak? Nampak. Siapa yang tak nampak tu kena bagi nampak lah. Ni memang kena bagi nampak. Okay, nampak flow dia? So masukkan nama, masukkan 3 kali. Okay, habis 3 ni keluar looping yang dalam ni. Okay, pergi balik, masukkan nama yang kedua. Okay, lepas tu masukkan markah untuk nama yang kedua. Keluar, baru keluar. Okay, sekiranya kita copy dan paste saja kita punya looping tadi kan, masukkan dalam ni. So, apa akan berlaku? Takkan ada apa-apa berlaku error tak ada error, tapi dia akan ada semantic error. Okay, di mana kita punya
Nampak ni? Error tak ada. Tapi dia punya output akan jadi tidak sepatutnya lah. Okay, kita tengok apa yang akan jadi dekat output ni. Okay, ni output dia. Okay, masukkan nama student pertama. Betul dah kan? Mark untuk subjek student pertama 90. Okay, subjek yang kedua ni pun nanti ubah dia kena keluar subjek 1, subjek 2, subjek 3. Okay, 90. 80. Okay, enter. Apa yang berlaku kat sini? Dia tak ada name kedua. Looping dekat Dia tak pergi loop yang seterusnya. Sepatutnya dia kena masukkan untuk student yang kedua kan. Tapi dia keluar. Sebab apa dia keluar terus? Sebab apa? Mari kita lihat mengapa. Okay, dia berkait dengan counter. Okay, untuk itu mari kita tengok apakah value counter ni. Saya letak sini nilai I sama dengan berapa? Okay. Okay, I start dengan kosong. Betul So bila I sama dengan kosong, okay, I kurang daripada 2, true. So dia akan masuk. Okay, dia akan buat ni, Lepas tu dia buat apa? Sampai point ni, dia masuk sini pula kan? Betul? Betul. Okay. Ni semula I sama dengan kosong. Okay. I lebih kecil daripada 2, true. So dia masuk, dia buat ni. Okay. And then dia masuk sini. Apa jadi kat sini? Nilai I jadi berapa? Nilai I berapa? Nilai I di sini berapa? Di line nombor 12 Nilai I berapa? 1. Nilai I masih lagi kosong kan? Betul tak? Dah sampai sini, I masih lagi kosong. Mana ada? I berubah kan? I dah berubah tak? Ada kan? I masih lagi kosong. Okay? Betul? Betul. Okay, lepas tu sampai sini, apa jadi? Okay, dia buat. Okay, I sama dengan kosong. Okay, masukkan. Kan, subjek 1. Betul? Okay, sampai bawah ni apa jadi? Sampai bawah ni, I berapa? Sampai bawah body 4 ni. Lebih kecil daripada 3. 3. You jangan lupa macam mana kita baca 4 ni. Macam mana kita baca 4? 4 ni kita baca, okay, dekat atas ni kita baca 4. Okay, di sini kita baca 4 macam mana? I sama dengan kosong. So kalau I lebih kecil daripada 3, dia masuk. I plus plus ni kita nak buat kat mana? Kat mana kita nak buat? Ingat tak? I plus plus ni berlaku di mana di dalam looping ni? kat bawah. Dekat bawah sekali. So dekat bawah ni I jadi berapa? 2. 1. I tambah 1. I tambah 1. Kosong tambah 1 lah. Jadi apa? 1 lah. I kan asal ni kosong. Kata kita dah check start kosong. Sampai sini pun masih lagi kosong kan. Sebab sini I sama kosong. Kan? So, sampai sini I tetap kosong. So sampai bawah dia akan update I plus plus. So I plus plus sama dengan kosong tambah 1. Kan? Plus plus adalah bersamaan dengan I tambah 1. So kosong tambah 1 sama dengan 1. So dekat bawah ni I dah sama dengan 1. Betul tak? So next dia akan repeat. Okay, dia akan repeat masuk 4 yang mana? 4 yang atas ke 4 yang bawah? 4 yang bawah. 4 yang bawah lah dia kena habiskan dulu kan. Okay, so 4 yang bawah ni, so I ni nanti dia bawa ke atas. Okay, I 1 ni dia bawa ke atas. So dia check dengan lebih kecil daripada 3. Okay, so sampai sini I dah sama dengan 1 tadi.
Okay, bawah ni dia bawa ke atas, I sama dengan 1. So dia check, 1 lebih kecil daripada 3 tak? True kan? Betul? Kecil. Betul. Okay, so true dia masuk dalam. Betul. Okay, dia buat ni lagi. Okay, masuk untuk subjek yang kedua. Kan? Sampai sini, I jadi berapa? 2. I dah 2. Kan? Okay, 2 ni dia bawa naik atas. Okay, so I sama dengan 2. Okay, 2 lebih kecil daripada 3, betul tak? Betul. Betul. So dia Betul. buat lagi. Dia buat. Sampai bawah sini dia buat apa? I sama dengan berapa? 3. I plus plus. So 2 tambah 1 jadi 3. 3 dia bawa naik sini. I sama dengan 3. So dia check. Adakah 3 lebih kecil daripada 3? Tak, salah. Salah. So salah apa dia buat? Dia keluar. Dia keluar loop. Nak keluar dekat mana? Keluar dekat sini. Kan? Dia keluar dekat sini dengan membawa I sama dengan 3. Okay. So dekat luar sini, I sama dengan 3 lah. I tak berubah lah. I sama dengan 3 kan. So bila dah sampai bawah sini, I sama dengan 3. Apa yang dia buat kat sini? Ini bawah bagi loop yang mana? Loop student lah. I lebih kecil Loop 3. yang luar ni kan. So ini adalah bawah dia. So bila berada di bawah, apa yang dia buat? Apa yang berlaku di bawah sekali loop 4? Dia check lah. Dia update dulu I++. Oh ya. I++ yang besar pula buat. Tadi I++ yang dalam 4 ni. Ini I++ ni. Dekat bawah ni. So I jadi berapa bila dekat bawah ni? 3 tambah 1 kan. 3 tambah 1 berapa? 4. 4. So 4 ni yang akan dibawa ke atas. So I sama dengan 4. Apa jadi? Adakah 4 lebih kecil daripada 2? Tak, dah lebih besar. Salah. Tak. So tak, dia akan keluar daripada loop ni. Sebab tu you boleh masukkan satu nama saja. Nampak tak? Nampak. Sedangkan sepatutnya kita kena masukkan 2 nama. Tapi dengan menggunakan setting yang sebegini, walaupun strukturnya betul, tetapi you tak boleh nak masukkan the next student punya name kan, dan juga markah. So sekiranya kamu menggunakan 2D array, okay, kesimpulannya kamu kena ada 2 for, iaitu nested for. Okay, for di dalam for. Okay, 2D array kena ada 2 for. Okay, nested for. Satu lagi yang penting adalah index. Okay, untuk counter, okay, yang mewakili index, untuk 2 for ni you tak boleh gunakan counter dengan nama yang sama. Kat sini kita gunakan I sebagai counter kan. Sini I. Sini pun you gunakan I. Sebab tu dia clashing. Okay. So bila kita buat nested loop sebegini, kita tak boleh gunakan counter yang sama. So just tukar saja. Katalah sini you guna X. Sini you guna X. Sini you gunakan X. Apa lagi nak tukar? Dekat mark. Okay, dekat mark kita kena tukar jadi X. X. Barulah dia tak clash. Okay. So barulah dia tak clash. Nanti you check lah. You check macam saya check dulu. Ni I dia 4. Sini X dia berapa kan. Nanti you check sendiri kan. Saya just tunjukkan dia punya output je lah. So once kita run, okay, kita dah tukar ni. Okay, kita tukar. Okay, make sure declaration jangan lupa. Okay, declaration jangan lupa I dan juga X. Okay, saya share.
Okay, nampak tak output saya? Nampak. Puluh, 90, 80. Boleh masukkan nama student yang kedua kan? Abu 10, 10, 60. Boleh? Boleh. Kenapa print bawah ni dia keluar 80, 70, 60? Macam mana nak keluarkan yang untuk markah untuk Ali? Masukkan dalam looping. Nampak sekarang ni kita masukkan Ali. Nanti kita masukkan Abu. Lepas tu kita masukkan markah Ali, masukkan markah Abu. Yang keluar kat sini markah Abu je kan? Keluar nama Ali. So dekat sini kita perlu ubah. Kita nak kita punya output pun boleh keluar untuk semua kan? Markah Ali dan Abu. So kita apply benda yang sama untuk kita punya output. Apply 2D lah. Apply 2D juga. Maksudnya kena ada for ni lah. Ada 2 for lah. Ada 2 for. Ni for yang pertama untuk name. Kan? So for yang pertama untuk name. So name ni kita masukkan I. Yang bawah tu kita gunakan X. Sama je So name ada 2 lah. So ini I lebih kecil daripada berapa? Berapa? Name? 2. I plus plus. Ini untuk name. Copy terus. Ini kan. Ini untuk mark. So masukkan dalam for. So for ni samalah nested for. Ini untuk mark. Ini untuk print name. Untuk print name, sini kita letak apa? I. So ini kita gunakan apa? Counter dia? X. Ya, gunakan X. Sama je, copy yang atas tu. Structure bagi loop sama je. You nak input, you nak output, gunakan loop yang sama. Copy je loop dia kan. So supposedly betul lah kan, begini kan. Sepatutnya kan. Logically patutnya sama. Ni. Logically patutnya dapat. Nak tengok dapat ke tak dapat. Output dia. Nampak tak output? Nampak. Nampak Ali kali 1, 2, 3. Abu 90, 90, 90. Nampak tak? Apa yang berlaku? Late. Ya? Apa yang berlaku? Mak dekat Ali salah. Untuk Ali. Mark untuk Ali tidak di-save. Mark untuk Ali tidak di-save di dalam memori. Mark untuk Ali telah di-replace oleh mark untuk Abu. Itu yang berlaku. So ini adalah problem dia. Ini adalah problem ataupun limitation bagi array 1D. Array 1D yang kita apply pada mark. Untuk name tak ada masalah, ada save kan. Kita guna array 2D untuk name. Sebab tu kita ada Ali, ada Abu. Kalau kita guna 1D array untuk name pun masalah yang sama akan berlaku. So Ali, nama Ali ni tak akan keluar kat sini. Kalau kita guna name ni 1D, dia akan keluar nama Abu. So kita dah try solve kan untuk name.
Tapi untuk mark ni, kita tak solvekan lagi. You nampak tak problem dia? Nampak Faham problem dia? Faham. Problem dengan 1D array, dia tak boleh nak simpan markah lebih daripada seorang student. Jadi ni apa yang berlaku dalam memori? Mari kita lihat memori. So, di dalam memori, mark saya tak sentuh lah. Untuk name saya tak sentuh lah. Kita dah discuss kan. Name tu dalam memori macam mana kita dah tunjuk kan. Ini adalah, nampak tak kita punya words ni? Saya punya words ni. Nampak. Okay, so bila kita create, nampak Nampak. Bila kita create array untuk mark, okay, yang bersaiz 3 kan. So ini bersaiz 3. Dia akan reservekan 3 je lah. Dia akan reservekan 3 je. 3 memori. So bila 3 memori, boleh simpan boleh simpan untuk seorang name sajalah. So kalau Ali je lah punya markah. So Abu bila masukkan markah Abu, dia akan replace lah. Okay. So dia akan jadi macam tadi kan. Saya masukkan markah Ali 1, 2, 3. Okay. So bila second loop, saya masukkan markah Abu. So dia replace lah ni 90. So bila nak panggil balik markah 1, 2, 3 tadi tu dah tak ada dah. Okay, bila kita panggil balik dia akan panggil ni lah 90. Okay, faham tak limitation dia? Okay, so untuk atasi masalah ni maka kita apply lah array 2D untuk ni lah saya dah buat lah siap-siap ni. Mana hilang bawah ni? Okay, tu. Nampak tak? So, sama macam array of character lah. Sama je. Boleh pula. Okay. So maksudnya kita applykan 2D. 2D tu belah mana kan? Macam mana apa benda yang 2D nya? So bila 1D, okay. Ini kolom ke row ni? Ingatlah kolom ni. Row ni row row lah kot. So, numbering dia adalah 0, 1, 2 saja. Okay, so bila jadi 2D, dia ada row dan kolom kita ambil kira. Okay, row dan kolom kita ambil kira. Maksudnya kalau 2D, 0, 1, 2, yang ni 0, 1. Kita ambil kira nombor ni juga. So, kalau ada satu lagi bawah ni adalah 0, ini untuk 2 orang student kan? Betul? Okay, ni untuk 3 markah. Okay, ni untuk atas ni untuk 3 markah. 1, 2, 3. Yang tepi ni untuk 2 orang student. 1, 2. Kalau ada 3 orang student, tambah ni 1. Untuk 3 orang student. Kalau ada 4 orang student, tambah lagi 1. Tapi 4 orang student bukan array 4D. Still 2D. Okay, cuma kita tambah dia punya kolom. You jangan cakap 4 orang student array 4D, bukan kan? Masih array 2D, cumanya jumlah kolom tu bertambah. Okay, nampak So macam mana nak access setiap daripada memori ni? So kita access ni lah. 0, 0. Okay, 0, 0. Yang ni 0, 1. Yang ni 0, 2. Okay, untuk first student. Okay, untuk nama yang pertama, Ali. Kemudian untuk Abu, ini untuk Abu, 1, 0. Ni, 1, 0. 1, 1. Nampak? 1, 2. Nampak tak? Nampak tak? Nombor yang berubah belakang ke depan?
Belakang. Yang belakang yang berubah. Yang depan tu sama. Yang depan tu adalah menandakan ni, kosong ni. Menandakan apa? Student. Student yang pertama. Yang ni Pandai Syafiq. student yang kedua. Okay, sama macam name sebelum ni kan. Name tu kalau 2D, kalau name 0, 10 kan. Contoh kan, name kosong. Name kosong adalah untuk name yang pertama. Name 1 adalah untuk name yang kedua. Dan seterusnya. So ini pun sama. So yang belakang ni menandakan apa? 0, 1, 2 ni apa? Menandakan apa? Markah. Markah. Okay. Ini markah untuk subjek pertama. Ini markah subjek kedua. Ini markah subjek yang ketiga. So you kena fahamkan konsep ni. Boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh. Katalah kita ada student yang ketiga. Apa yang sepatutnya kita letak kat sini? Mark apa? 2. Mark 2. 0. 2 kosong. Kosong. Nampak Ni? 2, 2, 1. Ini Itu Mark 2. 2. 2. Okay, so bila kamu dah faham ini, so kamu kena fahamkan dia punya sequence of number. Maksudnya ini kekal kosong. Kekal kosong. Kekal kosong. Maksudnya ini adalah untuk for yang mana? Ini adalah untuk for yang mana? Sebab kita nak tukarkan kepada bentuk nak letakkan counter dalam ni. So ini nak letakkan counter apa? Ini nak letakkan counter yang mana kan? Kita ada counter I dan kita ada counter X. So ini untuk I ke X? X. I. Nama X tadi. I ke X? I. Ini untuk I, ini untuk yang di luar. Okay, for yang di luar. Ini untuk for yang di dalam. Sebab yang dalam kan berpusing. Kan? Untuk student yang sama, subjek yang berubah. Kan ni untuk subjek, yang depan untuk student kan. So yang depan ni adalah I, yang kedua ni adalah untuk X. So bila you dah faham yang ni, barulah you boleh pergi punya coding tu. Okay, punya coding. Okay. Dah faham, maka dekat dalam coding dalam coding kita okay, nampak tak saya punya sharing? Nampak kelas? Nampak. Jadinya dekat dalam coding kita kena declare 2D untuk mark. Okay, so first kali kita nak tukar ni nak jadi berapa? Mark 2, 3. Sama macam name kan. So mark ni adalah untuk 2 orang student. Setiap orang student ada 3 markah. Okay, yang perlu dimasukkan. Okay. Kalau ada 3 orang student begini. Kalau ada 4 orang student begini. Kalau ada 10 orang student macam ini. Faham 2 orang student. Faham. Okay, next nak tukar apa? Okay, untuk character of string, character array of character ataupun string. Dekat sini kita dah discuss satu. Okay, kita hanya gunakan satu bracket sahaja. Tetapi untuk numeric array, kita tak boleh gunakan satu bracket je. Okay, dia tak auto. Kalau ini dah auto, dia detect satu and then yang belakang tu just follow kan.
Contohnya Ali kan, so dia detect A, yang Li tu dia automatic masuk kan. Yang ni tak, macam kita tengok dalam memori kan. Yang ni kita perlu setting kan dia, untuk kita access specific element. Nak masuk 01 ke, nak masuk 02 ke, nak masuk 03 ke. Okay, macam yang kita dah discuss tadi. So ini, X ni berada di belakang kan. Depan apa? Depan adalah I. I. Depan adalah I sebab depan tak berubah kan. Kalau kosong untuk student pertama, bila dia kosong, belakang ni berubah. 1, 2, kalau I kosong, X akan berubah 0, 1, 2. Okay. Lepas tu baru dia masuk untuk student yang kedua. Okay, mark 1. Yang ni tukar 0, 1, 2. Boleh kelas? Boleh. Tak boleh pun kena boleh juga. Ini penting lah. Okay. So untuk numeric Betul. kena ada 2. Okay. Untuk 2D array karakter 1 sahaja. Okay. Okay, next. Kat sini pun kenalah ubah. Jadi apa? Ada I. Ada I. I. Okay, so bila kita dah tukar, okay, try run. Sepatutnya data tadi akan disimpan. Okay, data subject mark untuk setiap student akan disimpan lah. Sekejap ya. Okay, saya share. Okay, nampak tak output saya? Pak. Okay, Ali. Maka Ali 91.2. Oh, Abu. Maka 100. 100. 100. Okay, barulah dia akan save. Okay. Faham tak kelas? Faham. 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 Okay, so bila kita dah berjaya menyimpan data tu, yang penting data tu, value tu disimpan. Okay, kalau tak kita sia-sia je kita buat kan. Barulah kita boleh proceed kepada calculation. Okay, bila kita dah settle penyimpanan value, okay, barulah kita boleh proceed kepada calculation. So, bila you dah faham konsep 2D ni, so basically calculation sama je macam yang sebelum ni. Okay, 2D dengan 1D sama je calculation. Cuma lagi, kalau 2D ni tambah satu bracket je. Tambah satu bracket je lah. Sekejap, saya nak share ni. Ni. Okay. Balik pada soalan kita tadi lah. So kita nak display total mark. Okay, total mark. Dan juga average mark. Ada total, ada average. Total penambahan kan, average bagilah. So macam mana, boleh buat tak?
InsyaAllah. Buat. Boleh. Ke nak saya tunjuk? Macam mana? Kalau tu macam mana nak buat? Calculation tu nak buat kat mana? Kalau untuk total mark, kat mana kita nak buat calculation tu? Inside the loop. Dalam loop input. Okay. Sama ada you kongsi loop bersama dengan input ataupun you boleh buat loop yang sendiri untuk calculation. So boleh kongsi apa nak buat kan? Kongsi je lah. So untuk total lah, sama je macam sebelum ni kan. So total buat je lah kat sini kan. Total sama dengan basic accumulate kan, accumulation kan. Total tambah apa? Basic mark kan. Betul tak? Basic, dia punya basic equation untuk accumulate. Okay. So kalau ni adalah 2D, so you buat je lah. I X. Nanti dia tambah lah. Boleh? Boleh. Yang boleh-boleh je. Tapi ini, sekejap. Ini, you nampak screen coding saya kan? Ya. Ya. Okay, tapi ini adalah untuk satu orang pelajar. So sekiranya ada 2 orang pelajar, macam mana? Macam mana calculation total tu? Total buat array je. Kan? Nampak gaya macam total pun kena buat array. Pulang lah pada kamu. Cuba buat. Dan macam mana nak average mark tu nak letak kat mana kan? Average nak kira kat mana? Average. Once dah dapat total, kita boleh buat average. So average nak buat kat mana? So ini saya serahkan kepada kamu lah. Ni nak modify ni Boleh? Boleh. Total tu tapi jangan lupa. Total sama dengan kosong jangan lupa. You selalu lupa. Itu hot pun banyak ramai yang lupa. Total kalau nak buat accumulate macam ni kan, total tu you kena samakan dengan kosong dulu kat atas ni. Kan? Kalau tak ni total yang first ni. Apa value dia kan? Nak tambahkan dengan apa? Tu total sama kosong jangan lupa. Okay, so total ni mungkin lah. Nanti you tengok. Mungkin kamu kena jadikan array 1D. 1D dah cukup lah. Okay, so cuba selesaikan dan hantar. Okay, output samalah macam yang dekat soalan tu Macam dekat soalan yang tadi saya suruh kamu ambil gambar tadi tu. So samalah. Boleh Okay, ada apa-apa soalan? Boleh. Doktor, Ya. saya nak tanya tentang SBL tu. Tentang? SBL yang file tu. Okay. Boleh tak doktor terangkan sikit sebab saya nak pastikan apa yang saya faham tu betul. Okay. Nak terangkan apa Terangkan sikit je pasal file operation. Tanya apa yang you nak tahu. Dapat tak coding saya? Coding yang saya bagi? Saya tunjuk sekejap. Coding. Saya ada share dekat yang group kan, WhatsApp group tu. Itu basic lah. Itu basic untuk file operation. Apa nama file tu? File 3 Out3. Yang penting kalau kita gunakan file operation ni,
you punya coding tu kena sama dengan, you kena tak satu folder dengan file input lah. File output tu biasa dia akan generate sendiri kan. Okay, nampak ke saya punya code block ni? Coding ni. Coding file ni nampak tak? Tak nampak. Nampak. Slow sikit. Okay, ini basic, yang ni you boleh apply dekat mana-mana sajalah. Okay, kalau untuk file verification tu, file verification you boleh tengok dekat nota, dia nota tu pun sama, you boleh apply dekat mana-mana je, copy paste je kan. File verification, maksudnya kalau file tu tak ada, macam ni kan, contohnya kalau file test.3 ni, test ni, kalau file test ni tak wujud dalam you punya folder, so apakah yang perlu sistem buat? So dia akan keluar message, file tiada kan, contohnya macam itulah. So file input verification. Okay, so basic file dia kena declaration, declare buffer. Okay, buffer ni untuk apa? Buffer ni untuk tentukan kita nak print ataupun kita nak read daripada file mana. So kalau ada 3 file, contohnya satu input and then ada 2 file output, so ada 3 buffer lah. Okay, tu basic. Satu buffer mewakili satu file. Okay, and then kita kena link kan buffer ni dengan file mana. So mode ni, ingat tak mode ni? Ada baca kan mode ni? Kalau R maksudnya apa? Read. Bila kita kata read, maksudnya file tu dah ada. Read. Bukan kita nak create yang baru. Read. Okay, maksudnya file tu dah memang wujud. Maksudnya kita dah buat siap-siap file tu, kita save dalam folder yang sama dengan kita punya coding. Sebab tu saya bagi ada 2 file. Satu file test.txt, satu lagi saya bagi file coding tu kan. So maksudnya file tu kalau R, file tu dah ada, kita dah buat siap-siap. Okay, input, untuk input lah biasanya. So kalau untuk output, okay, kita akan buat W. W ni kita nak write. So W ni you tak perlu ada lah, out3 ni you tak perlu ada. So dia akan automatic create. Dia akan automatic create, dia akan write pada file out3. Ni depends. Okay, depends macam mana. So kalau you nak buat sistem you baca daripada 2 file. Contoh, ada satu input 1, input 2 kan. Ada 2 file, boleh kan? Tak ada masalah kan? Adalah input 1. So, koma. Input 2. Ada 2 file. Tahu lah nak buat apa kan? Mungkin ada satu lagi file untuk calculate benda lain. So macam ni lah. Input 2. Input 1. Lepas tu ni pun sama F open. So dah tu kena linkkan dengan file tu lah. Open. Katalah ni file input.txt. Kalau dia adalah file input, maka kita nak read daripada file tu. Kalau dia adalah file output, maka kita nak write. Okay. Ataupun dia ada dua file output. So buatlah output 2 sama dengan F open, out4 ke .txt. So ini nama tak kisah terpulang pada kamu lah. So dia akan create ikut apa yang kamu declare kat sini. So bila you dah run, you dah masukkan semua, you tekan enter, baru dia create file ni nanti dekat dalam folder yang sama yang you save you punya coding. You ada tengok tak file out.3 ni? Out3 ni dalam you punya folder, make sure ada lah. Bila you dah run, baru dia keluar ni. You dah run, you dah enter semua, you enter, baru dia keluar ni. Jangan tak tengok pula output dia kan. Run habis dah. Output tak tahu kat mana kan. Cari balik file ni, out3.txt ni ada dalam you punya folder coding tu. Okay, dia automatic generate. Okay, lepas tu yang lain ni. Okay, yang ni macam biasalah declaration kan. So ini pun penting. Okay, so bila you punya coding, you punya file ada
lebih daripada satu row, satu baris of data kan. Macam ni dia ada, kalau you buka, kalau you buka file test tu, ni saya simpan ni. Okay, kalau you buka file test ni, okay, nampak tak file test saya? Nampak. Nampak? Maksud saya ada lebih daripada satu row lah. Ni satu baris. Ni baris yang kedua. Ni baris yang ketiga. Baris yang keempat. So kenalah guna array kan. Kalau ada satu baris je, contohnya file tu ada satu baris kan. Macam ni kan. Tak payahlah guna array. Okay. So ini adalah data berjenis integer. Ni integer. Ini string kan. So kita read dia %d, %s kan. Kalau sini kata ada 90.9. So cara nak read dia %d, %s, apa? F. So that's why dekat dalam dalam coding tu, kita coding so dalam coding that's why dekat coding ni nampak coding? Nampak. Dekat coding ni fscanf. Fscanf ni untuk scan file Kalau scanf biasa untuk scan input keyboard. So kita ada input lah. Sebabnya kita nak baca daripada file test. Ini tadi test input kan. So kalau kita nak baca daripada file input.txt, kita buat input 2. Ini input 2. Ni penting ni. Buffer ni. Kalau kita nak read daripada file out3.txt, kita buat apa sini? Kita nak baca daripada out3.txt. Output. Sini jadi output, buffer dia. Buffer ni yang merujuk kepada file mana yang kita nak benda ni berlaku kan. So ini yang tadi %d. Sebab yang %d yang pertama tadi dalam kita punya file adalah nombor integer. Lepas tu row kolom ke row tadi confuse saya row dan kolom. Yang kedua tadi adalah integer. So yang ketiga adalah nama saya kan. %s. So kalau ada 4 line, so macam tadi saya buat tu, ada satu line iaitu float. So tambah lagi satu float. Gitu. Okay. So dia reflect pada file tu ada berapa banyak. So ini adalah baris yang pertama. So baris yang pertama setiap ni kita simpan dalam inilah variable yang ni. Ini untuk %d. Ini untuk %d. Yang kedua, ini untuk %s. Ini apa? Ini adalah dia akan check. Ni saya kata sekiranya lebih daripada satu line. So kita gunakan array. So ni dia akan check. Dia akan check adakah file tu dah berakhir belum. Kalau belum berakhir, maka dia akan pergi kepada baris yang kedua. Dia akan pergi pada baris yang kedua, dia akan buat scanf. Dah habis belum file tu? Kalau belum habis, dia pergi kepada baris yang ketiga. Sampailah habis. Sebab tu kita gunakan while ni. Dia berlaku looping lah. Dia berlaku looping dan dia akan check sama ada baris tu, file tu dah berakhir ataupun belum. Ataupun ada lagi data yang lain. Kalau ada data lain, dia akan repeat fscanf.
So setiap kali dia read tu apa dia akan buat? Nanti lah. Setiap kali dia read satu baris. Okay. Katalah baris yang pertama dia read. So apa dia akan buat? Dia akan buat ni. You letak dalam ni. You nak dia buat apa kan? You letak kat sini. I++ ni dia nak update untuk inilah. I ni lah. Untuk indeks yang kedua, indeks ketiga, indeks keempat dan seterusnya. Kesimpulannya dekat sini, ini adalah basic structure lah. Okay, ni apa yang perlu kamu ada, while ni, EOF ni. Yang perlu kamu ada sekiranya kamu nak baca daripada file. Okay, ubah je apa dalam ni kan. Ikut data apa yang ada dalam file tu. Kalau data dalam tu semua number kan. So ni persendi lah. Last kali kena close. Itu saja. Simple je file operation ni. Okey tak? Ini SPL ni kena study sendiri. Boleh Boleh. Boleh cuba. Okey. Okay, ada apa soalan lagi? Ada? Tak ada Okay, Ada. so kalau tak ada